Mutiara FM, segalanya untukmu. 95.7, 93.9. Okey, dah seperti yang kita janjikan, kita wawarkan, kita akan bersama dengan pegawai daripada JKJR Pulau Pinang, Puan Sarimah binti Jaafar, dan Cik Anis Dalilah binti Roslan, pegawai daripada JKJR. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, apa khabar? Baik. Cik Anis seorang ni mana? Boleh Puan Sarimah ceritalah apa tajuk yang nak diketengahkan oleh JKJR Pulau Pinang pada hari ini. Okey, terima kasih DJ Laili yang manis. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, terlebih dulu terima kasih kepada pihak Mutiara FM kerana terus memberi ruang kepada JKJR Pulau Pinang untuk menyampaikan mesej keselamatan kepada pengguna jalan raya yang menjadi pendengar setia Mutiara FM. InsyaAllah. InsyaAllah. Mestilah radio nombor 1 utara. Lagi. Okey, untuk kesekian kalinya, peringatan kepada semua penunggang dan pembonceng motosikal supaya mengutamakan keselamatan diri dan orang lain serta lebih bertanggungjawab di jalan raya. Okey, kepada pengguna jalan raya yang sentiasa mematuhi peraturan dan undang-undang jalan raya, tahniah dan syabas kita ucapkan. Teruskan sikap dan amalan berhemah ini. Itu dia pesan Puan Sarimah kita pada pengguna khususnya yang mendengarkan Radio Malaysia Mutiara FM ni. Dan saya pun harap pendengar Mutiara FM akan terus setia mendengarkan sehingga hujung rancangan sampai 11.45 nanti, kerana pihak JKJR Pulau Pinang ada menyediakan 2 soalan kuis, betul? Betul. Dengan hadiah yang menarik. Hadiah merupakan sebuah topik kedai dewasa dan goodies bag dengan pelbagai cenderamata JKJR di dalam dia. Dan di akhir rancangan kita akan umumkan bagaimana pemenang kuis boleh mendapatkan hadiah-hadiah ini. Jadi anda boleh standby nanti di talian kami 0422642264. Dan berbalik kepada tajuk kita pada hari ini, Puan Sarimah, kenapa agaknya JKJR memilih untuk bercakap mengenai pengguna motosikal dan tidak kepada pengguna jalan raya lain? Okey, sebagaimana kita semua sedia maklum, jumlah tertinggi yang terlibat dalam kemalangan dan kematian di jalan raya adalah dari golongan pengguna motosikal, iaitu lebih 60% dari jumlah kemalangan di negara kita umumnya dan di negeri Pulau Pinang khasnya. Peratusan ini terus meningkat dari hari ke hari. Jadi kita akan terus fokus dan terus berkempen untuk tingkatkan kesedaran betapa pentingnya keselamatan jalan raya kepada pengguna motosikal. Jadi ikutkan kan, apakah faktor kemalangan maut yang melibatkan pengguna motosikal ni? Okey, setelah diteliti, kita ada 3 faktor utama yang menyebabkan berlakunya kemalangan. Okey, yang pertama, manusia. Manusia ni sikap lah. Tidak merancang perjalanan, dari segi kesihatan, kurang kemahiran dan amalan melanggar undang-undang dan peraturan jalan raya. Macam-macam kerenah lah yang sering kita lihat semasa kita berada di jalan raya. Itu satu faktor. Yang keduanya? Yang kedua, persekitaran. Persekitaran ni contohnya jalan raya. Keadaan jalan kita yang berlubang sana sini, lepas tu berpasir dan licin. Lagi satu, persekitaran, faktor cuaca. Cuaca yang tak menentu, terlalu panas, hujan dan berkabus. Dan yang faktor yang ketiganya? Okey, yang ketiga kita lihat dari segi kenderaan tu sendiri. Kalau hari ni kita fokus pada motosikal kan, so motosikal lah. Kita kena pengguna kena mengambil berat berkaitan dengan tayar, brake, enjin, mesti perlu diselenggara secara berkala. Okey, lepas tu kenderaan uzur, muatan lebih, macam motosikal sepatutnya 2 orang. Ni bawa anak beranak bagai. Itu pun muatan lebih lah. Okey. Dan itu antara 3 faktor utama yang menyebabkan berlakunya kemalangan. Jadi kita dengarlah suara Cik Ani, boleh ke? Boleh. Okey, ikutkan Puan Sarimah dengan Cik Ani, rakyat Malaysia dikenali dengan sikap berbudi bahasa serta berhemah tinggi. Bagaimana pula kita nak kaitkan kemalangan dengan sikap ni?
Okey, umum diketahui rakyat Malaysia memang kaya dengan sikap berbudi bahasa dan berhemah tinggi. Ya. Tapi bila di jalan raya lain pula jadinya. Daripada sikap berhemah, mereka bertukar kepada sikap mementingkan diri sendiri dan jalan raya dijadikan tempat untuk mempertaruhkan nyawa. Jadi Cik Ni boleh ke sikap mereka ni diubah, dan jika boleh bagaimana caranya? Okey, sikap golongan ni memang sukar untuk kita nak ubah, tapi tak salah kalau kita nak cuba. Pihak JKJR sendiri banyak membuat kempen dan advokasi kepada golongan-golongan ni. Melalui kempen ini, kita harapkan agar mereka-mereka ni memberi perhatian kepada 3 perkara berikut. Okey, yang pertama, patuhi lampu isyarat. Perlahankan motosikal ketika lampu isyarat berwarna kuning dan berhentilah ketika ianya merah. Ramai pengguna motosikal mati katak kerana enggan berhenti ketika lampu isyarat merah. Mati katak. Mati katak. Okay, kita juga kena ingat bahawa perbuatan tidak berhenti di lampu merah ni merupakan satu kesalahan dan boleh dikenakan saman. Okey, yang kedua pula, yang kedua dia jangan mencelah. Perbuatan mencelah dengan bertukar-tukar lorong dan memotong keluar masuk trafik amatlah berbahaya kerana keadaan jalan raya yang tidak menentu, tindakan pengguna jalan raya yang sukar untuk kita ramal dan sikap sesetengah pengguna yang sukar untuk memberi kerjasama. Dan ada lagi ke? Yang ketiga, pakailah topi keledar yang diiktiraf SIRIM. Topi keledar diperbuat daripada adunan fiber, kaca istimewa serta karbon pada bahagian luarannya dan foam khas dengan pengalas anti kebakaran pada bahagian dalamnya untuk mengurangkan hentaman pelanggaran. Okey, setiap topi keledar yang mempunyai label SIRIM telah diuji dengan terperinci sebelum ianya dijual. Dan ingatlah, topi keledar boleh melindungi kepala anda daripada kecederaan yang lebih parah jika anda mengikat topi keledar dengan kemas, kerana jika anda tidak mengikatnya dengan kemas, topi keledar yang terbaik pun tidak dapat menyelamatkan nyawa anda. Jadi pakailah topi keledar yang menapati piawaian dan ikat tali topi keledar dengan sempurna, sama ada untuk perjalanan dekat ataupun jauh. Ya, dan ikutkan mestilah dia yang diiktiraf oleh SIRIM, betul? Ya. Dan Puan Sema mungkin ada nak tambah sikit ke? Okey, saya tambah sikit. Perlu diingatkan kepada penunggang dan pembonceng motosikal, pilihlah topi keledar yang sesuai, selamat dipakai dan berkualiti supaya topi keledar yang dipakai mampu melindungi bahagian kepala anda. Kebanyakan pengguna motosikal hari ini mengabaikan keselamatan diri. Pakai topi keledar hanya untuk mengelak diri dari disaman oleh pihak polis. Selalu macam tu lah. Macam kereta jugalah pakai seat belt tu kan. Polis mai tu pakai. Sampai anak-anak kita yang kecil-kecil dia, kalau nampak polis kena pakai. Mesti ada polis kat depan. Polis kat depan. Saya nak sentuh sikit lah tentang topi keledar tu kan. Tengah-tengah pasang lagu tu tiba ada idea. Okey, tapi memang betul pun kan. Topi keledar, pakai topi keledar dengan sempurna. Tapi ianya pasti dapat melindungi kepala dari kecederaan serius. Dan kita juga boleh bergaya dengan berbagai bentuk topi keledar yang ada di pasaran. Tapi kita harus ingat, topi keledar bukannya sekadar alat piasan di kepala, tapi ia khas untuk menjaga keselamatan bagi mengurangkan risiko kecederaan yang serius pada bahagian kepala selain dari berfungsi sebagai pelindung kepada muka dan telinga pengguna berkenaan. Jadi para pendengar sekalian, selepas ini pastikan topi keledar tuan-tuan, puan-puan semua adalah dari jenis yang diluluskan SIRIM. Jangan nanti ada di saman walaupun topi ada di kepala semata kerana pakai topi yang tidak diluluskan oleh SIRIM. Okeylah, ikutkan Puan Sarimah ataupun Cik Anis kan. Apakah terdapat topi keledar kanak-kanak di pasaran ni? Okey, untuk pembonceng yang terdiri pada kanak-kanak, perlu juga memakai topi keledar. Okey, sekarang ni topi keledar untuk kanak-kanak ada di pasaran yang diluluskan oleh SIRIM. Terdapat dalam pelbagai bentuk. Ya, tapi memang comel lah kan. Comel, yes. Macam-macam color yang menarik. Yang menarik, tapi yang penting diluluskan oleh SIRIM. Iya. Diluluskan oleh SIRIM. Okeylah, kita teruskan soalan. Boleh? Okey. Soalan pertama. Soalan pertama, berikan nama badan yang bertanggungjawab memberi standard piawaian pada topi keledar di Malaysia. Alamak, senangnya anda boleh hubungi kami di talian 04-264-264. Saya nak jawab lah, boleh tak? Kita bagi peluang melampau lah Ili kan. Sekejap. Hello, Assalamualaikum.
Hello, Assalamualaikum. Ya, siapa di talian tu? Oh, saya Nur Izzati. Izzati daripada mana? Daripada Kuala Batas. Oh, orang Kuala Batas, orang kampung saya. Oh, ya ke? Okey, Izzati. Apa jawapan dia? Soalan semula. Soalan semula, Puan Narimah. Okey, saya bacakan sekali lagi. Dengar ya. Puan Sarimah, Narimah pula. Okey. Okey, berikan nama badan yang bertanggungjawab memberi standard piawaian pada topi keledar di Malaysia. Okey, Sirim. Betul ke? Tepat sekali. Tahniah Izzati. Ya, tanya Izzati. Pengguna motosikal adalah kategori terbesar yang terlibat di dalam kemalangan jalan raya. Betul atau salah? Alah, nak jawab jugalah. Kami nak jawab boleh tak? Okey, kita ada pemanggil. Ada pemanggil? Ada ke? Ada. Okey, berkelip dah. Okey, kita ambil satu pemanggil. Hello, Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, siapa di sana? Saya Kak Tina. Kak Tina daripada mana? Baru. Daripada Baru. Ya. Okey, Kak Tina. Saya rasa bergaung lah. Saya dengar suara saya kat belakang tu. Boleh tutup radio tak? Okey. Jawapan dia betul. Betul ke jawapan dia? Betul. Betul. Pipi cakap. Okey, tahniah Kak Tina. Okey, terima kasih Puan Sarimah Jaafar, pegawai JKJ Pulau Pinang, dan Cik Anis dan Lila binti Roslan, pegawai JKJ Pulau Pinang. InsyaAllah minggu depan ke? Tak pun bulan depan. Bulan depan. Bulan depan kita bertemu lagi. InsyaAllah. Terima kasih. Dan sama-sama dah kepada pemenang, jangan lupa nak ambil hadiah nanti. Dan sekali lagi saya umumkan nombor telefon dia 0439044400. Okeylah, insyaAllah kita berjumpa lagi Puan Sarimah dan Cik Anis dan